Terima kasih kepada anda semua kerana terus menonton kupasan isu-isu semasa daripada saya. Lanjutan daripada perbincangan kita pada sesi yang lepas, iaitu menghidupkan tanah-tanah terbiar adalah lebih baik daripada membeli lesen percuma kepada para penjajah di DBKL. Hari ini saya cuba mengupas lebih lanjut bagaimanakah tanah-tanah terbiar ini boleh dihidupkan dengan memanfaatkan kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Yang pertamanya, kita kena faham bahawa tanah-tanah ini boleh dibahagikan kepada pemilikan 3 kategori, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Semua kementerian, terutamanya Kementerian JKR, Kementerian Pertanian dan juga Kementerian KPKT dan sebagainya mempunyai banyak tanah-tanah reserve. Umpamanya di bawah Kementerian Pertanian, di PPM terletaknya di Kluang Negeri Johor mempunyai tanah seluas 9,500 ekar dan juga mempunyai 72 tapak TKPM, iaitu Taman Kekal Pengelola Makanan. Semua tanah-tanah ini boleh dimanfaatkan kerana kami mendapati masih terdapat sebahagian besar daripada tanah-tanah seumpama ini tidak diaktifkan. Sebaliknya, terbiar secara semak samun. Selain daripada itu juga, di peringkat kerajaan pusat mempunyai reserve JPS, reserve TMB, reserve sekolah, reserve hospital yang belum dibangunkan. Sehinggalah tanah-tanah ini ingin dibangunkan, barulah pihak kerajaan mengambil balik. Sementara menunggu untuk mencari dana pembinaan, sewajarnya semua tanah-tanah ini, reserve ini disewakan secara dalam jangka masa pendek untuk semua mangsa-mangsa COVID-19 ini. Penyewaan ini boleh dilakukan dalam tempoh masa 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Boleh diperbaharui selepas perjanjian ini tamat. Selain daripada itu, bagi tanah kerajaan pusat pula seperti PPM dan TKPM, boleh dilakukan mengikut Seksyen 63 Kanun Tanah Negara, iaitu melakukan perpajakan tidak melebihi 21 tahun. Saya percaya sekiranya semua tanah-tanah ini dihidupkan, diaktifkan, sudah pastinya akan dapat menghasilkan berbilion-bilion nilai makanan tambahan. Secara tidak langsungnya, negara kita akan boleh kurangkan pengimportan makanan yang melebihi 50 bilion setiap tahun. Selain daripada itu juga, kita boleh memberikan peluang kepada mangsa-mangsa COVID ini untuk mencari sedikit rezeki baru sebagai gantian akibat daripada penambatan perkhidmatan. Dan sekiranya kerajaan terus membenarkan tanah-tanah ini terbiar secara tidak produktif, sebenarnya dia adalah satu pembajaran sumber yang boleh diaktifkan kepada untuk ekonomi negara. Saya merumuskan 4 kelebihan sekiranya tanah-tanah terbiar ini boleh diproduktifkan ataupun diaktifkan untuk penghasilan makanan bagi memperbaiki food security ataupun tahap keselamatan makanan negara. Yang pertamanya, tanah-tanah terbiar ini sekiranya disewakan ataupun dipajakkan, maka mangsa-mangsa COVID mempunyai peluang untuk mencari pendapatan tambahan sebagai gantian akibat daripada penambatan perkhidmatan ataupun dibuang kerja dan sebagainya. Selain daripada itu, mengaktifkan tanah-tanah terbiar ini akan mengulangkan kacau ganggu, iaitu semak samun. Selalunya pihak berkuasa tempatan menerima pelbagai aduan apabila tanah ini terbiar semak samun, maka berlakulah kacau ganggu seperti terdapat banyak tikus, ular dan sebagainya. Nombor 3, kita juga boleh memperbaiki KTNK ataupun GDP kita kerana dengan menghasilkan lebih banyak makanan kita, boleh sebahagiannya mungkin kita boleh dieksportkan kepada luar negara. Yang keempat, juga mengambil peluang ini, Kementerian Pertanian sepatutnya menggalakkan petani untuk mematuhi MyGap ataupun My Organic untuk menyediakan, menghasilkan makanan yang selamat untuk dimakan untuk kesihatan warga negara kita. Dengan itu, adalah tidak wajar kerajaan terus membiarkan tanah-tanah terbiar
ini merupakan satu pembajalan yang tidak boleh dibenarkan lagi apabila negara kita sedang menghadapi pandemik COVID. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian kerana terus menonton kupasan saya, dan juga saya ingin mohon bantuan semua untuk sebarkan perkongsian ini dan juga like Facebook saya dan juga follow up dengan Facebook saya. Sehinggalah kita berjumpa lagi pada isu yang akan datang. Sekian, terima kasih.